Mari kita berdoa. 让我们一同祷告。 Bapa, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu. 天父，我们再次来到你面前， Kami bersyukur hari ini Engkau kembali mengundang dan Engkau menerima kami datang menyembah 我 Engkau. 们感谢你再次邀请我们来到你的面前，聆听你的话语。 Dan Bapa, kami rindu saat ini ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. 主，我们渴望当我们聆听、阅读你的话语的时候， Roh Kudus Tuhan yang menerjemahkan itu ke dalam pengertian kami dan hati setiap kami. 你的圣灵为我们解释。 Bapa, berkati hidup kami melalui kuasa firman Tuhan. 主啊，求你经过你的道来赐福给我们， Dan pakai kedua pelayan-Mu yang sangat terbatas dan sederhana ini. 请你恩高你两位有限的奴仆， Agar apa yang kami beritakan diurapi dalam kuasa Roh Kudus Tuhan. 让我们所传讲的有你圣灵的能力在内。 Dan Tuhan Kau boleh berkarya dengan leluasa di dalam hidup setiap umat-Mu. 愿你在你所有的门徒心里动工。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。 Shalom saudara sekalian. 平安。 Saya membawa salam hangat dari Jemaat GKI Cimone untuk saudara semua yang ada di sini. 我替基摩内的会友向各位问安， Karena hari ini adalah program tukar mimbar sesama GKI. 因为今天有讲台间的交流。 Dan hari ini saya sangat bersuka cita boleh ada di tengah-tengah sebuah ibadah yang hangat dan boleh mendengar suara pujian jemaat dari mulut saudara ketika menyanyi memuji Tuhan. 所以今天非常喜乐，可以在此地感受到您的温暖的接待，并可以聆听到你们忧声的赞美。 Bahkan hari ini saya lebih gentar lagi karena yang ibadah di tengah-tengah jemaat sekalian ada dosen saya yang terkasih Cenan San Musu dan Semu yang ada juga bersama-sama. 今天我有点紧张，因为在场呢有我的讲师，就是陈南山牧师和师母。 Dan saya juga sangat diberkati melalui pujian paduan suara Kaleb hari ini. 然后今天有加勒士班县的诗歌，也是对我是一个很大的祝福。 Jemaat sekalian, hari ini kita akan merenungkan satu tema, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. 今天早上弟兄姐妹，我们要思想一个话题，就是活着就是基督，死了就有益处。 Kita akan melihat 3 ayat dari surat Filipi 1 ayat 20 sampai 22. 我们要看腓立比书第1章20到22 Saya 节。 mengajak jemaat mari kita bangkit berdiri untuk membaca bersama 3 ayat yang singkat ini. 我要请弟兄姐妹们站起来，我们一起阅读 Yang 神的话 Indonesia 语。 baca dengan Musu, nanti yang bahasa Mandarin baca dengan Ibu Grace. Kita baca yang 我 Indonesia 们先念印尼文。 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Namun jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. 20到22节说到，照着我所切慕、所盼望的，没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。因为我活着就是基督，我死了就有益处。但我在肉身活着，若成就我功夫的果子，我就不知道该挑选什么。 Silakan duduk jemaat sekalian. 弟兄姐妹，请坐。 Diberkatilah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, memahaminya, dan melakukannya dalam kehidupan setiap 愿 kita. 我们阅读、聆听、了解、遵从行出神话语的人都蒙福了。 Jemaat sekalian, bagian ini adalah satu ayat ini kalau hanya diambil sepotong, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, itu banyak yang memakai menjadi moto kehidupan mereka. 很多人用活着就是基督，死了就有益处，成为他们生活的原则。 Ada banyak influencer, tokoh masyarakat, pemimpin-pemimpin level dunia sangat suka memakai ayat ini. 很多领导、网红喜欢用这个句子。 Tetapi kalau kita hanya mengambil sepotong bagian ini, maka bisa timbul banyak pertanyaan yang mungkin bisa membingungkan. 但是如果我们只有截取一段经文，那可能我们就不太了解它的本意了。 Ambil contoh sekalian, satu kali ada sebuah kebaktian, ada seorang pendeta membaca ayat ini.
举个例子，有一个敬拜当中呢，有一个牧师就取了这一个经文， Dia mengatakan mati adalah keuntungan, amin. 他说活着就是基督，阿门。 Semua jemaat tanpa berpikir, tanpa memahami mengatakan amin. 那会友们当然就说阿门，没有想太多。 Lalu kemudian dia tanya, oke kalau mati adalah keuntungan, sekarang siapa yang mau mati? Angkat tangan. 然后他说死了就有益处嘛，那现在有谁要死？举手， Gak ada yang berani angkat tangan. 没有人敢举手。 Saya juga nggak berani pakai ini tanya saudara langsung, makanya jadikan ilustrasi saja. 我也不敢亲自问弟兄姐妹，所以我就用了这个例子。 So sekalian, apakah statement ini kemudian menjadi terlalu naif? 你们会不会认为这个陈述太那个天真了呢？ Dan apakah semua orang Kristen menghidupi prinsip ini? 是不是所有的基督徒都活出这个原则呢？ Cuma sekalian untuk mengerti ayat ini dengan baik. 弟兄姐妹们，为了更了解这个经文， Sangat recommended saudara membaca seluruh kitab Filipi. 那我鼓励弟兄姐妹们读整个腓立比书。 Bagaimana ketika Paulus menjelaskan panggilannya, pelayanannya, penderitaannya, kerinduannya bertemu jemaat Filipi, di situ kita akan mengerti konteksnya. 因为保罗就在那边解释了他渴慕和腓立比里面的会友们见面，渴望去和他们同在，看他们成长。 Tetapi untuk kondisi waktu yang terbatas, hari ini saya hanya mengajak kita melihat satu ayat sebelum dan satu ayat sesudah yang bisa menolong kita melihat lebih jelas makna dari ayat ini. 但是今天因为时间有限，所以我只有解释一下它的上下文，就是前面还有后面的经文。 So sekalian bicara tentang kematian. 谈及死亡， Hari ini data dari WHO tahun 2026 tentang angka kematian seluruh dunia. 根据2026年的世界卫生组织的数据， Mereka menemukan satu angka rata-rata bahwa setiap detik itu kira-kira ada 1,9 orang meninggal dunia. 那根据统计呢，每1秒的死亡率是1.9个人。 Itu berarti di dalam 1 jam ada seluruh dunia ada 7.265 orang yang mendahului kita. 那表示在1个小时之内有7260个人死亡。 Itu berarti sehabis kebaktian ini kita udah kebaktian 1,5 jam, seluruh dunia sudah ada 10.000 orang yang meninggal. 那我们敬拜1个半小时之内呢，全球就有16.6万个人死亡。 Ya, Iwan, ini kalau 1 jam, 1,5 jam ya. 这是1个半小时。 Kalau per hari, satu hari itu ada 166.000 orang meninggal dunia. 对，那表示呢，每天呢是有16.6万个人死亡。 Dan 1 tahun itu berarti ada 60 juta orang meninggal dunia. 那表示呢，每年有6000万个人死亡。 Cuma sekalian Alkitab mengatakan manusia itu hidup 70 tahun kalau dia kuat 80 tahun. 那圣经里面有说，如果人通常是活70年就死了，那如果他强壮的话，可能可以活过80年。 Tapi saya bersyukur tadi di kebaktian 1 ada jemaat yang salaman mengatakan Musa, suami saya ini 88 tahun, saya 84 tahun. Puji Tuhan dikasih bonus banyak sama Tuhan. 那第1个敬拜结束之后呢，有人和我握手说，牧师呀，我的丈夫88岁，我84岁，所以神给我们很多红利。 So sekalian dan praise the Lord, saya bersuka cita juga untuk hal itu. 所以我对此感到感谢神。 Tetapi 赞美神 katakanlah kalau kita dikasih sampai 80 tahun. 但是如果神真的给我们80年活着的话， Itu berarti dalam perjalanan 80 tahun, 那表示在那个期间， itu berarti based on angka WHO 2026, maka itu sudah ada 4,8 miliar manusia yang mendahului. 那根据2026年世界卫生组织的统计的话，我们活的那80年有48亿个人已经先死了。 4,8 miliar itu angka yang besar karena itu kira-kira mendekati 60% dari penduduk dunia hari ini yang adalah 8,3 miliar. 48亿是很大的数据，因为目前全球的居民总数是83亿。 So sekalian, kalau ada orang mengatakan, kalau boleh Tuhan, aku dapat dispensasi dong gitu. 那我们可能会问神，主啊，求你宽容一下嘛。 Tapi saudara sekalian, bagaimanapun juga kita akan menghadapi waktu itu. 但是
或早或迟，我们总是会死的。 Saudara sekalian, dan hari ini di dunia ada banyak orang yang takut dengan apa yang namanya kematian. 弟兄姐妹们，世界上很多人怕死。 Di dalam sejarah Chungkuo ada seorang raja yang sangat luar biasa namanya Qing Shi Huangdi. Dia adalah kaisar yang pertama menyatukan seluruh Tiongkok. 在历史里，中国历史里有一个统一天下的秦始皇， Dan dia punya sebuah kerinduan. Dia mengatakan kerajaan sudah begitu bagus, begitu baik, begitu megah. Masa aku tinggalin cepat-cepat? 他有一个愿望，既然帝国已经那么雄伟了，我干嘛那么早死？ Dan dia memberi tugas kepada seluruh tabib istana untuk menemukan satu obat panjang umur namanya Chen apa? 仙丹， Chen Sen Pu Lao ya. Ya. 所以他就吩咐宫廷的炼丹师给他做一个长生不老药丹。 Ya, Changsen Pulau ya. Panjang umur tidak tua. Itu enak kalau kita panjang umur tapi tua terus itu nggak enak ya. Tapi kalau panjang umur nggak tua-tua itu enak. 如果说我们长生但是衰老的话，那就不好受了。如果我们可以长生又不老，那真是一个天大的恩典。 Tabib istana melakukan tugas mereka. 那些炼丹师就照着吩咐去遵行他的吩咐了。 Mereka pakai segala percobaan yang ada dan obat itu diberikan kepada Raja Qing Shi Huangdi. 他们尽量就是做了一切试验呢，实验之后把那个药仙丹给皇帝吃了。 Tapi kemudian di kemudian hari ditemukan bahwa di dalam kandungan obat itu ada merkuri yang sangat tinggi konsentrasinya yang dulu dipikir itu adalah sesuatu yang mujarab. 但是呢，他们发现在那个药丹里面有很高含量的水银，以前他们以为那个是非常有效的。 Dan setiap hari raja ini minum ramuan itu. 那秦始皇每天都服用那一颗药， Sehingga pelan-pelan menggerogoti tubuhnya, meracuni dia dan dia jadi justru mati muda di usia 49 tahun. 以至于他衰竭，结果他49年就英年早逝。 So sekalian mengapa hari ini banyak manusia takut dengan kematian? 弟兄姐妹们，为什么很多人怕死呢？ Yang pertama karena kematian itu adalah sebuah unknown reality, sebuah realitas yang kita nggak tahu, saudara sekalian. 因为那个是我们还没有知道的、还不了解的一个现实。 Kalau anak kecil pergi ke dokter gigi pertama kali, 如果小朋友第一次去看牙医的时候， dia mungkin ketakutan, dia bisa nangis, dia bisa tantrum. 他可能会哭得很大声。 Tetapi ketika dia ketemu dokter yang baik, 但是如果他见到一个好医生， dokter itu tersenyum sama dia, 他面对那个小孩微笑， kasih hadiah sama dia, 给他小礼物， tenang dek, jangan takut. 不要怕，就放心。 Sini dokter bersihkan giginya. 来，我帮你清理你的牙齿。 Bahkan ketika cabut gigi pakai obat bius yang tidak menyakitkan, dia kemudian merasa gak sakit ya. 那如果要拔牙的时候，给他一些麻醉药，他就不感到痛。 Dan kali kedua dia punya pengalaman, dia sudah tidak takut lagi. 那第二次去牙医的时候，他就不再惧怕了。 Tetapi ketika bicara tentang kematian, saudara sekalian, 但是如果谈及死亡， saya juga belum pernah mati, saudara sekalian. 其实我还没有死过， Ya, kita semua belum pernah. 我们都还没死过， Kita nggak punya pengalaman itu. 我们还没有死的体验， Dan kita nggak tahu seperti apa rasanya. 我们不知道那是什么感受， Mungkin itu bisa menakutkan. 可能那是蛮吓人的。 Yang kedua, ada banyak orang yang belum siap. 第二，还有很多人还没有准备好 Ada orang yang belum siap meninggalkan keluarganya, 去离弃他们的家人，离开他们的家人， meninggalkan kekayaannya, 离弃他们的财宝， meninggalkan kekuasaannya, 离弃他们的权势， atau belum siap melepas tanggung jawab bagaimana dengan keluarga yang saya masih harus support. 或者离开他们的责任，因为还有家人还要支持。 Kemungkinan ketiga ada orang yang hidupnya sudah begitu nyaman, terlalu nyaman, 第三个原因，因为他的生活太舒适， sehingga mereka tidak siap untuk berpisah dengan segala kenyamanan di dunia ini. 因此他们还不想分离世界上的美好事物。 Dan yang keempat adalah kemungkinan ada orang yang takut dengan penghakiman Tuhan. 第四，可能有人怕上帝的审判， Karena mereka tahu mereka secara sengaja dan intensional sedang berdosa kepada 因为他 Tuhan. 们知道他们是刻意的犯罪了。 Saya pernah mendengar sebuah kisah yang sangat menyedihkan yang diceritakan oleh seorang teman pendeta saya. 有一个牧师朋友呢，和我分享过一个故事。
Satu kali seorang jemaatnya jatuh dalam dosa yang sangat menyedihkan. 有一个会友呢，他陷入非常让人感伤的罪， Dosa perselingkuhan, perzinahan. 那就是犯奸淫。 Dan ketika dia datang untuk menasihati jemaat ini, 他要劝那个会友的时候， Wishes dulu adalah juga seorang aktivis, bahkan pernah jadi majelis. 其实他以前那个会友有当过执事，非常的活跃侍奉教堂。 So sekalian orang ini mengatakan, saya tahu Bapak Pendeta mengasihi saya. 那个会友就说：“牧师，我知道你非常的关怀我， Saya tahu kamu pendeta yang baik. 我知道你是位好牧师， Dan saya tahu apa tujuanmu datang hari ini. 我知道你为什么要和我谈。 Tapi sebaiknya hari ini Bapak pulang saja. 但是你今天先回去吧。 Nanti kalau saya mau bertobat, 如果我真的要悔改的时候， saya akan telepon Bapak dan waktu itu baru Bapak datang. 我会打电话给你。 Artinya apa? Dia tahu apa yang dia buat adalah dosa. 那表示什么？他知道他所犯的罪， Tetapi dia melakukan secara intensional. 但是他是刻意的去犯。 Dan dia berpikir dia adalah manusia yang punya kuasa untuk mengatur kapan dia mau bertobat, kapan belum. 然后他以为他是一个掌权的人，可以去控制什么时候死。 Tetapi kalau misalnya tiba-tiba pada satu hari kondisi kesehatannya tiba-tiba drop saudara sekalian, 但是如果突然他的健康衰竭的话， dan 1 jam berikutnya dia sudah ada di ruangan ICU, pasang segala mesin dan kabel-kabel di tubuhnya. 然后他1个小时内突然在急诊室， Saya percaya orang seperti ini akan ketakutan setengah mati. 我想他应该非常惧怕。 Saudara sekalian, kita jangan bermain-main dengan dosa. 弟兄姐妹们，我们不要拿罪来玩。 Kemarin ketika terjadi pemadaman listrik bergilir dari PLN, 前几天国家电网有安排轮流关电， saya nggak tahu teman-teman yang tinggal di Puri Indah sempat mengalami pemadaman dari PLN, apakah ada? 我不知道布林达的朋友们是不是有发生这种事呢？ Kami yang di Tangerang, teman-teman di BSD Gading Serpong itu mengalami sempat 3 jam minimal kena 1 kali ya, 3 sampai 4 jam. 那我们在坦可郎还有 Best 区的朋友们，我就有经历过，就是每3个小时就会有关电1次。 Dan kemudian ada sebuah joke muncul di media sosial, seorang menteri mengatakan kalau ada pekerjaan jangan tunda-tunda, 然后有一个玩笑就是说，如果你有工作，不要耽误， karena kita tidak tahu kapan listrik mati. 因为我们不知道什么时候没电。 So sekalian begitu juga dengan pertobatan, 那悔改也是这样的， jangan tunda-tunda. 不要延误，不要耽误， Karena kita nggak tahu kapan waktunya. 因为我们不知道什么时候死。 Tetapi ketika Paulus mengatakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 但是保罗说，活着就是基督，死了就有益处。 Jemaah sekalian, ini bukan sebuah slogan yang dangkal. 弟兄姐妹，这个不是一个说说而已的， Ini bukan sebuah fanatisme. 这个不是狂信， Ini bukan sebuah statement yang hanya diambil bagian itu saja. 它不是一个断章取义的口号。 Statement ini adalah datang dari sebuah pengenalan yang mendalam Paulus dengan Tuhan Yesus dan bagaimana dia mengerti akan karya penebusan dan karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada dia. 但是那是源自于保罗对基督和那拯救人的福音的认知。 Untuk memahami ayat ini, 那为了要了解这个经文， kita melihat 1 ayat sebelumnya Paulus mengatakan bahwa dia ingin Kristus dimuliakan dalam hidupnya. 那我们看他上一个经文，那就是说保罗想要荣耀上帝，用他的生命去荣耀上帝。 Ayat 20 dikatakan sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. 所以呢，保罗在那边说：“照我所切慕、所盼望的，没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。” Ayat ini adalah kunci untuk memahami ayat 21 ketika Paulus mengatakan hidup adalah Kristus. 那借着这个经文，我们可以了解保罗在21节所说的：“我活着就是基督。” Paulus tidak semata-mata mengatakan aku mau mati supaya aku cepat masuk surga, mati itu enak, mati itu lepas dari masalah. Bukan itu maksudnya. 那保罗并不是说我想要快死，为了要快快的进天堂，或者要解脱我的问题等等。 Paulus sedang mengatakan apapun yang terjadi baik dalam hidup maupun mati, Kristus dimuliakan lewat aku. 而他要的就是无论是生是死，基督被荣耀，基督在我身上照常显大。 Ada seorang
penulis mengutip, dia mengatakan demikian. Kematian itu hanya mengungkapkan apa yang sebenarnya kita sembah ketika kita lagi hidup. 有位作家说到，死亡只会揭示我们生前真正崇拜的是什么。 Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, 如果我们真的爱主， kita menyembah 我 Tuhan, 们敬拜主， maka ketika kematian datang, 那当我们面临死亡的时候， kita nggak akan takut. 我们不会惧怕， Karena kita tahu kita akan berjumpa dengan pribadi yang kita 因为 kasihi. 我们知道我们会遇上那我们所爱的位格。 Tim Keller seorang pendeta yang sangat inspiring di dalam buku-bukunya maupun khotbahnya. 辛凯勒在他的正道，还有他所写的书，都非常的感人启发人。 Ketika di waktu-waktu menjelang, dia tahu bahwa dia sudah tidak lama lagi. 他临近死亡的时候， Dia mengatakan satu kalimat yang sangat berarti, "Death can only make me better." Kematian hanya akan membuat aku lebih baik. 他说了一句话：“死亡只会让我更好。” Karena dia telah siap menghadapi momen itu. 因为他已经预备好要面对那个时刻， Dan itu menjadi sesuatu yang sangat menguatkan banyak orang. 那成为一个可以兼顾很多人信心的一件事。 Bagi Paulus, Kristus adalah pusat kehidupannya. 对保罗而言，基督就是他生命的中心。 Di dalam pelayanannya, Paulus tetap membuat tenda, 在他的侍奉的期间，他继续的去制造帐篷， menempuh perjalanan misi dari pulau ke pulau, kota ke kota, 踏上远程，从岛到岛，从城市到城市， berkhotbah, memberitakan Injil, 不断的正道、传福音， bersahabat dengan orang-orang baru, baik orang Yahudi maupun orang Yunani maupun bangsa-bangsa lain. 和犹太人、希腊人任何的人结交朋友， Menikmati persekutuan di gereja-gereja lokal, 在本地的教会享受聚会， menulis surat-surat untuk menguatkan gereja yang dia pernah layani. 写书信来让他曾经服侍的那些教会有更坚固的信心。 Dan dia melihat semuanya itu terhubung kepada Kristus 那一切都是和基督息息相关， untuk memuliakan Tuhan. 为的就要荣耀神。 Dan dia menuangkan ini sebagai kesimpulan di 1 Korintus, dia juga mengatakan hal yang persis sama, kita baca sama-sama 2, 3. Jadi baik kamu makan atau minum ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 在哥林多前书10章31节，他也是所写了一段一样的事，所以你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行。 Ya, Saudara sekalian, dan mari kita belajar seperti Paulus. 弟兄姐妹们，让我们像保罗一样学习。 Ketika Anda mengatakan hidup adalah Kristus, 当我们说活着就是基督， bukan berarti Anda tiap hari ada di gereja, ikut pelayanan ini dan itu. 并不代表我们每天都来教堂服侍神，不是的。 Tiap hari hanya dengar lagu rohani, 每天只是听属灵的圣歌，不是的， tetapi apapun yang engkau lakukan di dalam hidupmu. 而是我们所作所为。 Ketika engkau adalah orang yang mengelola usahamu, 如果我们有生意的话，去经营； Anda adalah profesional yang bekerja, 如果我们是专业人士工 Anda 作； adalah ibu rumah tangga, 如果我们是家庭主妇； Anda adalah akong ama yang sedang hari ini jaga cucu. 如果我们是照顾我们孙子的爷爷奶奶， Lakukanlah semuanya itu connected untuk kemuliaan Tuhan. 这一切都是和荣耀神息息相关。 Bahkan ketika engkau pagi-pagi keluar ikut lari pagi, senam pagi bersama dengan teman-teman, 甚至我们晨跑或者跟我们的朋友一起健身的时候，或做体操的时候， itu bukan hal yang tidak rohani. 那并不是非属灵的事。 Atau ketika engkau menyanyi karaoke dengan teman-teman, 或者我们和朋友们唱卡拉 OK 的时候， ingat bahwa di dalam semuanya melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. 我们要记得我们所做的一切都是为了荣耀神， Dan itu akan menjadi sangat berarti dalam hidup kita. 那对我们的生命就有意义了。 Saudara sekalian, seringkali hal yang sama bisa kita lihat dari cara melihat yang berbeda. 有时候很多件事，我们可以用不同的角度看。 Dan Tim Keller memberikan sebuah definisi yang sangat indah. Dia mengatakan berhala adalah segala sesuatu yang lebih penting bagimu daripada Tuhan. 那 Tim 凯勒对偶像的定义就是，偶像是指任何比上帝更重要的东西。 Hari ini kita sudah nggak ada patung berhala di rumah kita. 我们家里虽然已经没有我们敬拜的偶像， Tetapi di hati kita masih ada banyak berhala. 但是我们心里还有很多偶像。 Kebanggaan kita, 我们的骄傲， kebutuhan akan pengakuan, 我们需要受认可的， kekuasaan kita, 我们的权势， reputasi 我 kita, 们的声誉， kenyamanan 我 kita, 们的舒适， harta kita. 我们的钱宝。 Mungkin juga itu nafsu-nafsu kedagingan yang kita masih terus pelihara dan kita
lakukan. 或者我们在喂养的情欲， Dan itu adalah sesuatu yang kita jauh lebih cintai daripada Tuhan kita. 我们爱那一些事比爱神还要多。 Tetapi ketika kita mengasihi Tuhan di prioritas yang pertama, 但如果我们把神摆优先，我们真正的爱他的时候， seperti Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. 像基督所说，用全心全意的爱神， Maka saudara sekalian, semua yang lain yang kita lakukan, 那我们所做的一切， kita akan tundukkan itu di bawah otoritas Tuhan. 那全部都在神权柄之下。 Kita akan melakukan itu bukan sebagai sesuatu yang berbeda dalam hubungan kita dengan Tuhan kita. 我们所做的一切，不再是远离神和我们之间的关系， Tapi kita lakukan dalam tujuan kita ingin bisa memuliakan Tuhan. 而我们所做的一切，目的就是为了要荣耀神。 Yang kedua saudara sekalian, 第二件事， ketika Paulus mengatakan mati adalah keuntungan. 当保罗说死了就有益处， Ini bagian yang paling sering disalahpahami. 这是常常被误解的一个经文。 Orang non-Kristen tahu ayat ini, wah itu orang Kristen senang mati tuh. 当非基督徒看到这一句话，就说：“哎呀，基督徒就是喜欢死啦。 Paulus bukan membenci hidup. ”保罗并非憎恨生命， Karena di bagian berikutnya dia mengatakan, jika aku hidup, 因为在下一个经文他说：“如果我活着， itu berarti bekerja memberi buah. 那就是为了要结果子。 Paulus masih ingin hidup. ”保罗还是要活着 Dia 的， masih mau melayani. 他还是要侍奉的， Dia masih mau memberitakan Injil. 他还是想要传福音 Karena 的。 hidup ini adalah kesempatan. 因为生命，我有机会生活，就是活着就是机会。 Ya, tadi Komisi Kaleb menyanyikan lagu ini, Pak Budi yang melatih, thank you ya. Sebuah lagu yang sangat meaningful. 刚才嘉乐诗班所献的诗歌是非常有意义的， Saya terharu ketika mendengar 我听的时候非常的感动。 kalau anak kecil mengatakan musuh hidup ini adalah kesempatan, 如果有小孩子跟我说：“牧师呀，活着就是机会哦。” dan seorang yang senior mengatakan hidup ini adalah kesempatan, 还有年迈的人对我说：“牧师呀，活着就是机会。 bobotnya beda. ”那含义就不一样了。 Mereka telah menjalani perjalanan hidup yang begitu panjang dan dalam. 因为他们已经走过很长的旅途，了解很多事物。 Dan hari ini ketika mereka berbicara kepada Anda, hidup ini adalah kesempatan. 而今天他们强调生命是机会的时候， Saya percaya itu bukan sebuah lip service. 我想那个不只是白说， Itu adalah sebuah pemahaman yang dalam yang mereka telah hidupi, mereka telah jalani. 那个是他们已经亲身经历、亲身体验的，才分享出来的一件事。 Kita harus memakai setiap kesempatan yang ada 我们要把握每一个机会， untuk menjadi berkat, 要成为祝福， untuk memuliakan Tuhan. 要荣耀神。 Saya ingat beberapa sahabat yang saya kasihi. 所以，亲爱的弟兄姐妹们， Saya ingat beberapa teman yang saya kasihi tahun lalu. 我记得我所爱的、非常关怀的几个朋友，去年呢， Ketika ada sebuah kesempatan kami bisa duduk bersama dan makan bersama. 有一个聚会，我们可以相聚共一餐。 Saya tidak menyangka bahwa itu adalah kesempatan terakhir saya bersama dia. 我当时不知道那是我最后一次和他一起用餐， Karena hari itu dia masih sehat dan dia masih oke, semua baik-baik. 因为我看他的时候既健康，一切又安然。 Tetapi beberapa bulan kemudian dia sudah nggak ada. 但是过了几个月，他已经离世了。 Saya ingat tahun lalu ketika pelayanan tukar mimbar, saya sempat ke GKY Makassar. 那前几个礼拜，我去了旺加喜的给嘎耶教堂。 Waktu itu pendeta Dedi Wikarsa masih ada. 当时 Dedi Wikarsa 牧师还在世， Dia guyon dengan saya, 他和我开玩笑。 kami makan pisang epek, dia fotoin saya, kirim ke grup gembala. 他吃pisang epeng 一种香蕉，然后他把那个照片传到群里， Dan kami tertawa pada hari itu. 我们当时就开怀大笑。 Dan saya berpikir dia sangat baik dan sangat semangat. 我就在想，他真的是一个好人，而且他非常的有精神。 Dan di waktu berikut dia sudah nggak ada. 然后过了不久，他就离世了。 So sekalian, tetapi bagi Paulus ketika dia bicara tentang kematian, 那弟兄姐妹们，当保罗分享的时候， dia
bagi Paulus kematian bukan perampok yang menakutkan dia. 对他而言，死亡并不是一个强盗， Tetapi kematian adalah satu perpindahan yang membawa dia akan berjumpa dengan Kristus yang ia layani. 而他可以反而借着死亡和他所爱的基督见面。 Seberapa besar kita mencintai Tuhan kita. 那我们有多爱我们的神呢？ Ketika kita masuk ke dalam dimensi kekekalan, 当我们进入永恒的时候， maka itu akan menjadi sebuah momen yang sangat berharga buat kita. 那对我们会是一个非常宝贵的时刻。 Satu kali ada seorang pendeta memberikan sebuah cerita. 有一个牧师和我有分享过一件事， Dia mengatakan kalau orang yang lagi senang-senang di diskotik udah setengah mau fly begitu. 当一个人在蹦迪的时候，然后服毒品的时候， Atau orang yang sedang di meja judi 或者那些在赌博的人， dan dia sedang banyak menang di dalam bid judi yang dia pasang. 然后他打赌的时候赢很多的时候， Dan tiba-tiba mereka dicomot, diambil, ditaruh di hadirat Tuhan di dalam kekekalan. 然后他们突然被呼召，然后在永恒的神面前， Tiba-tiba mendengar malaikat lagi nyanyi, Haleluya. 突然听到天使们在赞美神，哈利路亚。 Sekalian mereka akan marah, apa-apaan ini? 他们就会很气的说：“你们在做什么呀？ Gua lagi senang-senang, ngapain taruh gua di sini? 我在享乐嘞，你为什么把我拉到这里来？” Mereka marah, mereka minta dipulangin, dibalikin. 他们想要再回到世上， So sekalian, dan mereka tidak concern, tidak punya hati yang peduli mencintai Tuhan. 他们根本就没有爱神的心。 Hadirat Tuhan bukan sesuatu yang berharga bagi mereka. 对他们而言，神的同在一点宝贵都没有。 Begitu juga dengan kita umat Tuhan. 我们神的子民亦是如此。 Hari ini kita mengatakan kita adalah orang Kristen. 我们可能口说我们是基督徒， Tapi berapa besar kita mengasihi Tuhan kita. 但是我们真正的是我们到底有多爱神呢？ Berapa pentingnya dia bagi kita. 他对我们有多重要呢？ Saya belajar mengasihi Tuhan dan hormat Tuhan itu sangat malu karena Tuhan ngajar saya lewat anjing peliharaan saya. 我学习敬畏神呢，我其实感到非常的惭愧，因为神借着我养的狗来教我那个道。 Saya punya seekor anjing kesayangan Shih Tzu yang lucu namanya Epeng. 我有一只狗，它是西祖品种，叫 Epeng。 Ya, Epeng ini saudara sekalian sangat nempel dengan majikannya. 那 Epeng 非常的黏我， Dan kehadiran itu adalah hadirat ya. Kehadiran saya itu begitu penting buat dia. 对他而言，我的同在是多么的重要。 Dan satu kali saya ingat ketika saya sama Sumu dan anak kedua Han itu kami sedang di mobil dan bawa Epeng di mobil. Saya sedang mau beli tabung gas LPG. 有一次呢，我和师母和老二涵涵在车上要买瓦斯，2公斤的瓦斯。 Dan ketika ketemu depot LPG, saya turun, saya buka pintu bagasi belakang mobil, saya turunkan tangki LPG, Epeng ada di mobil, dia begitu panik saudara sekalian. 那当时我就开我车厢嘛，然后我要把瓦斯拿出来，然后我看到 Epeng， 他很紧张哦。 Lalu kemudian saya tutup pintu bagasi, saya pergi beli dan sampai selesai saya balik lagi. 那我就关掉车厢，买了瓦斯，我再回到车上。 Dan saya punya buktinya karena Pak Han itu videoin reaksi dia sepanjang beberapa menit yang singkat itu. 那我有证据哦，因为在那短短的几分钟，我的儿子有拍那个视频。 Sekalipun ada Sumu dan ada Han di mobil, 虽然憨憨和师母都在车上， tetapi majikannya Epeng adalah Musa Gabriel. 但是 Epeng 的主人就是我。 Sehingga sepanjang beberapa menit itu dia begitu panik, dia terus hanya melihat ke arah saya, dia nggak peduliin ada Sumu, ada Hanan yang tenang-tenangkan dia. 以至于即使短短的几分钟，我离开他的时候，他感到非常的慌张， Dan dia begitu panik, saudara sekalian, 他非常慌张， majikannya hilang. 因为他看不到他的主人。 Sampai ketika saya kembali, dia baru happy dan dia goyang buntut lagi. 一直到我回到车上，他才开始放下他的才开始放心，然后开始摇尾巴。 Ketika saya melihat video itu, 那我看到那个视频的时候， saya terharu. 我非常感动， Tapi di sisi lain saya begitu malu, saudara sekalian. 但另一方面我感到非常惭愧。 Tuhan itu seperti lagi ngomong di hati saya. 神好像对我说话， Tuhan ngomong, hey Gabriel ya, dia 他 bilang. 说：“哎呦，Gabriela， Ya, itu kalau kamu punya kesetiaan separuhnya Epeng aja udah bagus banget.
对我而言，你有 Epeng 像我一半份的忠心，那就已经够好了。 So sekalian, ketika saya hanya hilang beberapa menit, Epeng begitu panik. 弟兄姐妹，我的是不在几分钟而已 ，Epeng 就那么的慌张。 Tapi seandainya kalau Tuhan hilang dari hadirat Anda atau Anda bukan Tuhan hilang, Anda tidak mencari Tuhan sepanjang 1 hari atau 1 minggu pun. 那如果神和我们没有和我们同在1个礼拜，我们是不是会寻找他呢？ Ya, ketika semua baik-baik saja, 当一切都平安、安然无恙， Anda sehat-sehat, 我们都健康， Anda hidup nyaman, 生活得很舒适， makan enak, tidur enak, 吃得好，睡得好， semua ada. 一切都有。 Apakah Anda bisa sepanik Epeng ketika kehilangan majikannya? 当我们的主人不和我们同在的时候，我们是不是像 Epeng 那么慌张呢？ So sekalian, biarlah kita boleh mengasihi Tuhan. 让我们爱神。 Ketika Paulus memahami hubungannya dengan Tuhan, 当保罗了解到他和神的关系的时候， disitulah dia berkata mati adalah keuntungan. 他就说出：“我死了就有益处。” Yang ketiga, kita akan belajar tentang hidup yang berbuah. 第三，我们要学习活出结果子的生活。 Setelah mengatakan mati adalah keuntungan, 当保罗说了死了就有益处， maka dia 22 dia mengatakan, namun jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. 在接下来在22节，保罗说到：“当我在肉身活着，若成就我功夫的果子，我就不知道该挑选什么。” Seorang yang tidak takut dengan kematian, 一个不怕死的人， maka dia siap untuk hidup. 他已经预备好生活。 Hidup itu tidak lebih mudah daripada kematian. 其实活着并不比死亡还要容易。 Saya punya sebuah kisah, di dalam sejarah penginjilan Tiongkok ada 3 tokoh besar yang kita boleh ingat. 在中国的宣教界里，有3个非常杰出的人物。 Yang pertama adalah Pendeta John Sung, Obor Allah di Asia. 第一个就是宋尚节牧师， Yang kedua adalah Watchman Nee. 第二个是尼拓生， Yang ketiga adalah Wang Mingtao. 第三个就是王明道。 Wang Mingtao adalah orang yang hidup paling usia panjang ya, dan dia pernah masuk penjara lama sekali puluhan tahun. 那王明道是活得很久的人，而且有进过牢。 Dan ketika dia masuk penjara karena semangat memberitakan Injil, 他进牢的原因是因为他传福音， dia disiksa habis-habisan. 他受逼迫， Sampai dia sangat menderita, nggak tahan dan dia menyerah. 他甚至有一点就是受尽了折磨，所以他就投降了。 Dan tentara komunis mengatakan, oke kalau nyerah tanda tangan statement kamu menyangkal Tuhan. 那共产党的成员就说：“好，你如果已经投降的话，你就签下你的名吧。” Dan dia tanda tangan, 就是说他否认上帝，结果他签了， dia dilepaskan dari penjara. 他就被释放。 Dia sedih saudara sekalian, ketika dia pulang dia nangis dan dia selama berhari-hari seperti orang gila, lontang-lantung di jalan menangis karena apa yang dia lakukan. 但是他这么做之后，他感到非常的伤心，在家里不断的哭，然后好几天在路上漫无目的的游走。 Dan ketika dia sudah dapat kekuatan, dia kembali ke penjara itu. 但是他获得力量之后，他就回到那个监牢。 Dia mengatakan, mana itu surat statement saya, mau cabut pernyataan saya. 他说：“我要否决我之前签下的那个否决书、否认书。” Sipir penjara sampai kasihan sama dia. 那监狱长呢感到非常可怜， Kamu 对他 nggak salah 感到可怜。他说：“你想错了吧？ Nanti kamu masuk penjara disiksa lagi. 你这样的话，你在进监牢又会受折磨 Dia 耶。” mengatakan, enggak. 他说：“不， Bahkan saya mau dihukum mati, saya juga nggak takut. 被处死我也不会怕， Saya siap masuk penjara 我已经预备好 Daripada- 要进监牢， daripada menyangkali Tuhan. 与其背叛上帝。 Wah, saudara sekalian, dan dia masuk penjara lagi. 弟兄姐妹们，他又在进监牢了。 Ditahan mungkin kira-kira belasan sampai 20 tahunan lebih, baru kemudian karena usia tua banget dia dilepaskan. 他可能被关了20几年，结果因为年迈，所以被释放。 Dan di masa-masa itu, 在那个期间， dia nggak punya gadget. 他没有手机，
karena zaman itu memang belum ada. 因为当时确实还没发 Tapi dia 发 juga 明手机， juga nggak boleh bawa Alkitab, 他也不可以带圣经， nggak boleh bawa buku, 不可以带书， nggak punya pena, nggak punya kertas. 没有笔，没有纸， Dia hanya bisa ingat firman Tuhan setiap doa, dia menghafal ulang kitab-kitab yang dia bisa hafal, seluruh kitab ataupun ayat-ayat favorit yang dia bisa hafal. 然后他只能靠他的记忆力去背经文，然后祷告的时候把那些经文再背出来。 Dan kemudian dia punya kerinduan untuk terus bisa memberitakan Injil dan berkhotbah. 然后他渴望可以正道传福音， Tapi gimana di penjara nggak ada orang? 但是在监牢里又没有人呀。 Dia melihat ada lubang pembuangan air yang ada di toilet. 然后他就看到他的厕所有一个排尿道，有一个洞， Yang terhubung ke pipa pembuangan. 那个洞呢就连上排尿道， Dan pipa itu kering karena memang jarang dipakai. 然后那个水管呢是干的，因为不常用。 Dan dia berpikir pipa ini pasti terhubung ke semua ruangan yang lain. 他就想，这个水管应该也是连接其他的牢房吧。 Dan kemudian dia berdoa, dia mencoba untuk berkhotbah penginjilan lewat lubang corong pembuangan di toilet itu. 他就尝试经过那个洞去正道，还有传福音。 Dia tidak bisa melihat wajah orang yang mendengar khotbahnya. 他没有办法看到、听到的人的面孔， Dia nggak bisa tahu berapa banyak yang dengar. 他不知道有几个人听他的道， Dia tidak tahu ekspresi mereka. 他不知道他们的表情。 Kalau Musa hari ini bisa lihat siapa yang masih konsen, siapa yang sudah ngantuk-ngantuk. 如果牧师有办法看到谁在专心的听讲，有谁在打瞌睡， So sekalian, dan dia lakukan itu dengan setia sampai hari dia dilepaskan. 弟兄姐妹们，他就忠实的传讲，正道，然后一直到他被释放的那一天， Sampai kemudian dia pulang ke rumahnya, ke gerejanya kembali. 他回到他的家，回到他的教堂， Menurut catatan yang dibuat di akhir kehidupannya. 在他陌生所做的记录里面有写到， Orang-orang yang keluar penjara banyak yang kemudian mencari di mana gereja Wang Mingtao. 从监牢被释放的人，很多人去找王明道的教堂， Dan mengaku saya adalah orang yang mendengarkan Injil keselamatan dan bertobat di penjara. 然后承认说，我是在监牢里听到他讲道的人，并且信主啦。 Saudara tahu ada berapa banyak? 你知道有多少人吗？ Menurut catatan ada 90-an lebih. 根据记录有90多人。 Wow. 哇， Di penjara dia masih bisa memberitakan 在 Injil. 监牢里他还是继续传福音， Dan itu yang tercatat, artinya yang datang mencari tempat Wang 那 Mingtao. 个是受记录、被记录的哦。 Yang sebenarnya bertobat mungkin jauh lebih banyak. 我想悔改的人应该比那个还要多。 Kita nggak tahu berapa banyak, nanti kalau di surga kita rame-rame tanya sama Tuhan ya. 我是不知道详细是多少，但是可能我们上天堂的时候，我们可以问神到底有几个人。 So sekalian orang yang tahu bahwa Kristus adalah sumber kekuatannya, 我们知道基督就是他的力量泉源 dia。akan lebih berani untuk mengasihi, 那有那个泉源的人，就更勇于去 dia 爱， berani untuk melayani, 更勇于侍奉， memaafkan, 更勇于原谅， atau melepaskan segala sesuatu. 或者舍弃一切。 So sekalian menghidupi Filipi 1 ayat 21 di dunia nyata, hidup adalah Kristus adalah sesuatu yang sangat indah di mata Tuhan. 弟兄姐妹们，在现实世界当中实践并活出腓立比书1章21节，活着就是基督，在神的眼里是非常美好的一件事， Itu bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan kita, 并不表示我们要离职， bukan berarti kita tidak lagi menikmati waktu dengan keluarga, 或者不再享受和家人共度的时光， bukan berarti kita nggak peduli kesehatan atau tidak membangun masa depan kita. 也不表意我们要忽略我们的健康或不再建设未来。 Tetapi itu artinya adalah bahwa Yesus menjadi pusat hidup kita. 而它的含义就是我们让基督成为我们生命的中心， Dia adalah sumber kekuatan kita. 我们力量的泉源。 Dia adalah arah dan tujuan hidup dari semua yang kita lakukan di dalam hidup kita. 我们生命里所做的一切的方向和目标， Itu berarti saudara tetap harus membangun hidup dan pekerjaan saudara. 这表示我们还是要建设我们的生活，还有我们的事业。 Tetapi Kristus adalah identitasmu. 但是基督是我们的身份， Saudara harus tetap mengasihi keluargamu. 我们仍然爱我们的家人。 Tetapi Kristus menjadi sumber kasih supaya engkau dapat mengasihi dengan
kasih Tuhan. 而基督成为我们爱的泉源，我们用基督的爱来爱别人。 Saudara tetap melayani, tetapi Kristus menjadi sumber kekuatan dan sumber sukacitamu. 我们仍然侍奉或服侍，但是基督成为我们的喜乐，还有我们服侍的泉源。 Dan kita tidak lagi takut dengan kematian. 我们不再怕死， Karena kita tahu bahwa Kristus telah menjamin hidup kekal dan menebus setiap kita. 因为我们知道基督已经赎回我们，并保证我们的永生。 Saya rindu setiap kita boleh mengatakan seperti Paulus, bagiku Kristus, hidup adalah Kristus. 我渴望我们可以像保罗一样，我活着就是基督， Dan mati adalah keuntungan. 死了就有益处。 Karena aku tahu apa yang ada di dalam kekekalan. 因为我深知在永恒里有的是什么。 Mari kita berdoa. 让我们一同祷告。 Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. 天父，感谢你所赐下的话。 Kami rindu apa yang telah kami baca dan kami renungkan. 我们渴望我们所阅读、我们所思想的话语， Tuhan meteraikan itu di dalam hati kami. 求你让他们成为我们心里的一个印记。 Hari ini Bapa, kami menempatkan semua yang ada di dalam hidup kami di bawah kaki salib Kristus. 今天我们把我们生命里所有的一切都摆在十字架前。 Kami rindu Tuhan semua yang kami lakukan, 我们渴望我们所做的一切， semua yang kami inginkan, 我们所渴望的一切， semua yang kami nikmati, 我们所享受的一切， kami tundukkan itu di bawah kaki salib Tuhan. 我们都摆在十字架你的根下。 Kami rindu dalam hidup kami boleh memuliakan Tuhan. 我们渴望我们的生命可以荣耀神。 Di dalam ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu, 我们感谢， maupun ketika orang lain melihat kami dan mereka bersyukur kepada Tuhan. 当我们感谢神，或者当别人看到我们感谢神的时候， Atau ketika berita Injil keselamatan boleh disaksikan lewat hidup kami. 当福音可以由我们的生命来做见证的时候， Tuhan berkati setiap jemaatmu di tempat ini. 主啊，求你祝福每一个在位的弟兄姐妹。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。